Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalah ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi lillahi ta'ala. Allahumma raddina biqada'ika wa sabirna ala bala'ika wa auzi'na syukra ni'amaika. Ya Allah, jadikan kami redha menerima segala takdirmu, jadikan kami sabar dalam menerima ujianmu, dan bimbinglah kami untuk sentiasa syukur kepada nikmatmu. Terima kasih Yang Berusaha Al-Fadil, Tuan Pengacara Majlis, yang saya hormati Tuan Haji Abdul Razak Nazir, para pegawai ahli jawatan kuasa Masjid Gombak Utara, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, yang diraihkan juga para pelayar yang menonton siaran pada malam ini, tak kira di mana saja berada. Yang menonton dari utara, moga sejahtera. Yang menonton dari barat, moga dapat berkat. Yang menonton dari timur, semoga terus makmur. Yang menonton dari selatan, moga dapat keampunan. Syukur kehadrat ilahi bertemu kita pada kesempatan malam ini. Dan saya insyaAllah akan membahaskan satu tajuk seperti yang telah diminta oleh pihak penganjur, iaitu berlapang dada dengan ujian. Syukur saya sekali lagi dapat menyampaikan syarahan di masjid ini. Kali terakhir menyampaikan ceramah di hadapan ini kira-kira 925 hari yang lalu. Hari Jumaat 28 hari bulan Jun tahun 2019. Maknanya sudah 2 tahun 6 bulan 11 hari. Dan saya yakin tuan-tuan pun tak ingat apa yang saya ceramahkan ketika itu. Banyak makan lemang sebab jamuan raya masa tu ya. Kita bincangkan tajuk Syawal yang disyukuri. Malam ni kita melihat satu tajuk moga-moga bermanfaat, berlapang dada dengan ujian. Muslimin muslimat sekalian, sepanjang minggu ini umat Islam di negara kita telah diuji dengan pelbagai bentuk ujian dan juga cabaran. Pertama, ujian banjir, yang mana kita sedia maklum saudara-saudara kita bukan sekadar di Selangor, bahkan di negeri-negeri lain terkesan dengan ujian banjir ini. Banjir ini dia ada 3 jenis. Satu, banjir kilat. Dua, banjir monsun. Yang ketiga, banjir pasang surut. Kalau banjir kilat, biasanya banjir yang surut kurang pada 6 jam. Itu yang tak pindah tu. Sebab biasa banjir kilatnya lepas 6 jam turun lah. Ada banjir monsun, banjir yang surut melebihi daripada 6 jam. Dan biasanya berlaku pada musim tengkujuh. Dan ada banjir pasang surut, kenaikan paras air laut melebihi daripada paras sungai. Yang berlaku di pantai timur biasanya adalah banjir monsun. Kebiasaannya kerana limpahan air yang disebabkan oleh taburan hujan yang dikatakan berlebihan pada musim tengkujuh ini, bermula pada bulan November sampailah bulan Mac. Dia dipanggil tengkujuh. Kenapa dia panggil tengkujuh? Ini bahasa orang Melayu tua-tua dulu. Bintang 7 beradik, dia panggil tengkujuh. Bintang 7 beradik ni dia akan keluar di dada langit, terutamanya pada awal malam dengan kedudukan antara 30 hingga 45 darjah. Dalam istilah sains, bintang 7 beradik ini dikenali sebagai Seven Sisters. Koding dia M45. Bintang ini dia akan berada dalam keadaan tersusun dan juga selari, dengan kedudukan menegak dan juga rapat antara satu sama lain. Jadi bintang ini bila muncul, dia didakwa adalah punca kepada berlakunya monsun, khususnya di pantai timur. Maka disebabkan oleh banjir pada kali ini, ramailah saudara-saudara kita terjejas.
Kali ini mereka gelarkan sebagai bencana dalam bencana. Disebabkan kita tidak selesai lagi beramuk dengan COVID-19, datang pula masalah banjir ini, maka beberapa negeri telah menjadi empuk kerana amukan air. Air bah telah meluluh lantahkan bangunan rumah dan kerosakan infrastruktur yang sangat parah. Banyak infrastruktur rosak. Namun alhamdulillah, kita melihat keadaan semakin baik, kecuali di Johor dan juga di Sabah ada lagi peningkatan jumlah mangsa banjir, tapi yang lain-lain sudah balik semula kepada asal insya-Allah. Jadi ini ujian pertama kita sepanjang minggu lalu. Ujian kedua, yang ini ujian yang sedang hangat di pasaran, iaitu keputusan pemerintah mengeluarkan arahan mengenai penangguhan sementara ataupun temporarily suspended ibadat umrah dan juga ziarah. Bermula bila? Bermula hari ini, 8 hari bulan Januari. Maka bayangkanlah tuan-tuan puan-puan, begitu ramai jemaah yang telah pun membuat persiapan untuk nak berangkat, namun terpaksalah aku dengan arahan terbaru ini. Difahamkan hari ini saja sepatutnya ada 10,000 jemaah yang fly. Hari ini saja yang jemaah berangkat pada hari ini saja. Ini ujian. Sebab itu kita mendoakan kepada para jemaah dan bakal jemaah, dan juga kepada rakan-rakan kita yang mengendalikan syarikat dan pakej-pakej umrah ini, yang kita jangkakan mereka akan mengalami kerugian yang bukan sedikit disebabkan oleh keputusan ini. Kita doa supaya mereka diberikan ketenangan, kesabaran, dan kita sama kita berusahalah untuk memahami bahawa ini sebahagian daripada ikhtiar bagi nak membendung penularan wabak. Rakan-rakan kita di Kementerian Kesihatan ada premisnya. Dia pun amanah dia menjaga kesihatan. Kata mereka umrah ni ditangguhkan ikut data. Data ini pula diperolehi oleh Institut Penyelidikan Perubatan atau IMR yang telah menjalankan ujian ke atas 1077 sampel kes positif COVID-19 dalam kalangan pengembara yang pulang ke negara bermula 21 sampai 29 Disember tahun 2021. Setakat 30 Disember 2021, 1,306 daripada 11,108 jemaah yang pulang menunaikan umrah telah dikesan positif COVID-19. 9 kluster umrah yang dikesan, 5 kluster Omicron, 1 kluster presumptif Omicron dan 3 kluster bukan Omicron. Ini data. Ini kita sebut data. Data boleh jadi betul, boleh jadi tak betul. Ini namanya data. Macam banjir jugalah. Kadang ada mesin pengukur data banjir. Ini rosak. Ada masa rosak. Hujan sekejap, paras sungai terus bahaya. Ada. Itu asyik keluar berita paras sungai bahaya. Tengok, boleh je berenang. Ini namanya data. Tapi kita tidaklah mempertikaikan. Sebab daripada syariat, hukum syariat pun benar. Sebagaimana kalau kita pegang kepada hadis daripada Usamah bin Zaid, Nabi sebut, فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَفِرُّوا مِنْهُ. Kalau engkau tahu sebuah tempat ada sakit, jangan pergi ke tempat itu. Dan kalau engkau berada di tempat yang ada penyakit, khususnya penyakit yang berjangkit, jangan kau keluar daripada tempat itu. Hadis riwayat Imam Muslim. Berlepas dirilah kita nak membahaskan tentang dasar ini. Kang tidak jadi tajuk belapan dada, tajuk mengasah parang pula kita malam ni. Yang paling terkesan sudah pastilah rakan-rakan kita para pengendali umrah. Apa sebab? Mereka dah menunggu selama 18 bulan sebelum perjalanan umrah dibuka pada 13 Oktober tahun lalu. Namun baru saja beberapa bulan umrah dibenarkan, kini ditangguhkan balik. 3 agensi pelancongan tidak bersetuju dengan keputusan KKM ini. Persatuan Agensi Pelancongan Umrah dan Haji ataupun PAPUH, Persatuan Syarikat Pengendali Pelancongan Bumi Putera Malaysia, dan juga Persatuan Ejen Pelancongan dan Pengembara Malaysia, MATA. Dipahamkan ada yang hantar memorandum kepada Yang Berhormat Perdana Menteri, Berduli Tuanku Agong, mereka hantar.
Kerana ada yang mengatakan ini kita khawatir memberi sedikit sebanyak hubungan dasar negara, hubungan antara negara. Sebab tuan-tuan, dalam dunia tak semua negara yang Arab Saudi benarkan datang buat umrah ke negara mereka. Banyak negara yang masih belum dapat kebenaran. Dan Arab Saudi membenarkan negara kita walaupun jumlah kes penyakit di negara kita tinggi. Tapi dia masih membenarkan. Negara-negara seperti India, Pakistan, Indonesia, Mesir, ini semua penyumbang utama jemaah. Tapi mereka tak dibenarkan masuk sampai sekarang. Dan ini satu penghormatan kepada negara kita. Iaitu 4 negara paling ramai jemaah umrah di dunia: Pakistan, Indonesia, India dan Mesir. Mesir purata setahun 500,000 jemaah. Kita baru 40,000 setahun. Tangguh selalu, tangguh 40,000. Mesir akan dapat kebenaran berangkat pada 1 Rejab nanti. 1 Rejab bersamaan 3 Februari. Jadi kita berdoa benda ni ditangguhkan setakat 3 Februari sajalah. Masuk Rejab ni orang dah start nak beribadat semua. Hadirin hadirat sekalian, kedua-dua isu yang kita bawakan pada malam ini, isu banjir, isu umrah, ini kedua-duanya melibatkan kerugian. Dan ini adalah ujian yang besar. Kalau banjir dia punya kerugian, tak payah cerita lah. Baru-baru ni tular satu berita. Ada seorang artis, bolehlah kita sebutkan namanya, saudara Abi Yus. Luar biasa sekali ujian Allah kepada beliau. Rumahnya dia baru buat di kampung Paya Lebar di Hulu Langat. Lagi 10% lagi nak siap. Tengah buat finishing, wallpaper, begitulah nak mencantikkan. Dia keluarkan belanja kurang lebih 200,000 lah buat rumah itu. Ketika kejadian, dia berada di Meru dan Bukit Kapar di Kelang, sedang membantu mangsa banjir di sana. Tiba-tiba tukang telefon dia, "Bos, rumah dah tak ada." Ingatkan rumah masuk air, rumah hilang tu, hanyut. Sebiji rumah hanyut tu nak masuk sungai. Bayangkanlah apa perasaan kita. Rumah hanyut. Orang lain menangis-nangis, ada lagi rumah. Boleh lagi dicuci-cuci. Dia tak ada apa nak cuci, bersih, licin. Licin, tak ada apa tinggal. Tapi ketika dia bercerita pengalaman dia itu dalam satu rancangan televisyen, dia boleh senyum, tuan-tuan. Dia senyum bukan kerana dia jutawan Bitcoin. Bukan. Kalau orang Bitcoin senyum 200,000. Dia berjuta lagi banyak. Dia hanyalah artis biasa. Cari makan sana sini, buat lawak, jadi DJ sementara, dapat kumpul duit, buat rumah, rumah hanyut. Hilang sekelip mata. 200,000. Adakah 200,000 itu besar? Ada seorang pengusaha ikan sangkar di pinggir Sungai Pahang. Rugi 30,000. Selepas 10,000 ikan telepia, ikan patin, ikan baung yang dia bela mati sebab banjir. Dia ada 35 petak sangkar dan ada satu sangkar tu ada 7,000 ikan patin terlepas. Apabila pengikat tali sangkar itu putus kerana dihentam oleh balak hanyut. Balak hanyut yang tu, kepala air itulah, hanyut dibawa oleh arus deras. Ada satu lagi pengusaha ikan sangkar rugi 7 juta. Selepas 280 sangkar ternakan dia pecah dan dihanyutkan air derah. Kesemua ikan ternakannya itu ada 500 tan. Telepia, patin, jelawat, jelai, baung. Ini semua ikan have semua ni. Bukan ikan murah-murah. Setakat siakap Langkawi tu kami senyum tengok harga dia. Kami ikan nama kerai. Ikan kerai tu time bayar kerai. Menangis bayar. Nama pun ikan kerai. Hanyut gitu ya. Banyak ujian kita tak dapat nak bayangkan sebab kita tak kena. Kalau isu umrah, berapa kerugian? Masya Allah. Kalau ikut kepada anggaran daripada Persatuan Agensi Pelancong Umrah dan Haji ataupun PAPUH, semua industri yang terlibat dalam perkhidmatan umrah ini dijangka menanggung kerugian 1 bilion disebabkan oleh penangguhan ini. Semua industri termasuk penerbangan dan sebagainya lagi. Sejumlah 35 juta kerugian ditanggung pula oleh agensi dan juga jemaah umrah
susulan penangguhan sementara yang bermula pada hari ini. Kalau ikut Persatuan Pengembaraan dan Agensi Pelancongan Selangor, SAFTA, agensi dan juga jemaah umrah terpaksa tanggung kerugian 35 juta ringgit. Anggaran kos kerugian ini berdasarkan jumlah 10,000 jemaah yang dah pun mendapat visa sepanjang bulan Januari ini. Semua tak boleh pergi. Visa umrah ni termasuklah juga kos hotel, pengangkutan di Arab Saudi. Itu semua kira-kira dalam 3,500 untuk itu saja. Ada satu kawan saya, dia buat umrah. Dia cerita kerugian yang ditanggung oleh syarikat, maknanya apa yang mereka kena hadapi ialah jemaah. Sebab larangan ini bukan daripada pihak Saudi. Kalau Arab Saudi tak bagi masuk, by right dia kena bayar baliklah ke kita. Yang ini kira no show, kita tak pergi. Tuan-tuan yang kenal orang Arab, ingat dia nak pulang balik. Halal, halal, Masya Allah Haji, halal, 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 halal ya. No show. Ini berdasarkan kiraan mereka. Mudah-mudahan ada keajaiban. Ada keajaiban. Barai naik dibayar kepada pihak-pihak di Arab Saudi dan sebagainya kira-kira 8 juta. Untuk kawan saya ini saja, melibatkan hotel dan tiket penerbangan. Jadi semua ini tak boleh nak dipulangkan. Tahun sebelum ini ketika PKP mereka tanggung 15 juta ringgit kerugian. Sebab hotel Arab ni dia jenis setahun, kita pajak setahun. Burn begitu sajalah. Dan umrah yang tertangguh ini untuk dia saja ada kurang 8,000 orang. Memang rugi banyak. Dan jemaah pula dia tak boleh nak batalkan. Contohlah tuan-tuan ambil pakej bulan 2 contohnya. Bila dah jadi begini, tuan-tuan pun cuak juga, lalu telefon tu, boleh tak batal? Tak boleh. Kenapa tak boleh batal? Sebarang pembatalan akan melibatkan kos pembatalan yang akan dikenakan beberapa surcharge berdasarkan peruntukan di bawah perenggan-perenggan tertentu. Charge pembatalan jadual 4 industri, Akta Industri Pelancongan 1992. Dia ada undang-undang yang kita sign itu. Maka kalau kita bercerita pada malam ni masalah sesak nafas kita. Macam mana nak selesai ni Ustaz? Nak buat apa Ustaz? Kita bermogok je lah Ustaz. Kita asal parang ramai-ramai. Selesai masalah. Tak juga. Justru itulah malam ini, dalam situasi ini, kita nak mengajak seluruh muslimin muslimat. Jom kita tanam sifat berlapang diri dalam dada.